Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah, kita pada pagi ini kita memperbanyakkan puji-pujian kita kepada Allah. Alhamdulillah dapat kita bertemu sekali lagi seperti mana yang kita rancangkan. Setiap Isnin jam 10.30 pagi kita akan mengikuti pembelajaran berkenaan dengan tadabbur surah-surah pendek dan kita iringi dengan tajuk Asmaul Al-Husna, nama-nama Allah yang mulia, nama-nama Allah yang baik, yang mana insya-Allah pada pagi ini kita akan mentadabbur surah Al-Falaq. Kemudian nanti kita akan selitkan dengan salah satu nama Allah yang terkandung dalam surah Al-Falaq itu adalah nama Ar-Rabbu. Kalau kita baca dalam surah Al-Falaq, akan jumpa perkataan Rabbul Falaq. Kalau kita baca dalam surah An-Nas, kita akan jumpa perkataan Rabbun Nas. Okey. Perkataan Rabbu, perkataan Rabbu dalam surah Al-Falaq, perkataan Rabbu dalam surah An-Nas ada berkaitan dengan kalimah Rabb dalam suratul Fatihah. Kalau kita baca surah Fatihah, tuan-tuan akan jumpa, puan-puan akan jumpa perkataan Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi perkataan Rabb, Ra dengan huruf ba, Rabbu adalah merupakan salah satu daripada nama-nama Allah yang agung. Kalau kita belajar Asmaul Al-Husna kan ada 99 nama. Okey. Kata para ulama, nama bagi Allah ni yang paling kemuncaknya, yang paling utamanya ada pada 3 nama. Iaitu nama yang ada pada nama Rabb, nama yang ada pada nama Allah, yang ketiga nama yang ada pada nama Ar-Rahman. Allah, Ar-Rahman, Rabbu ni sebenarnya kita dah jumpa di dalam surah Al-Fatihah. Surah yang pertama. Apabila kita baca penutup kepada Quran, contohnya kita nak belajar surah Al-Falaq, surah yang ke-113, dan apabila kita baca surah An-Nas, surah yang ke-114. Maknanya dua surah yang terakhir yang ada di dalam Al-Quran, ia seperti menceritakan kembali apa yang ada pada surah yang pertama dalam suratul Fatihah. Menceritakan kembali itu memang ada berkaitan. Surah pertama ada berkaitan dengan penutup kepada surah yang ada di dalam Al-Quran. Mesti ada sebab dia, mesti ada hikmahnya. Antara yang kita boleh dapat, dalam surah Al-Fatihah kita diberitahu Allah ni adalah Rabbul Alamin. Allah ni adalah Rabb bagi sekalian alam. Rabb bagi sekalian alam. Tetapi Allah tidak memperincikan bagaimana ia
menjadi Rabb sekalian alam? Jawapan perincian tersebut ada pada surah-surah yang lain dan juga ada pada penutup surah. Contoh, sebelum kita masuk kepada perincian dia, ini kini tajuk berkaitan yang kita kena belajar. Okey. Apa maksud al-alamin? Apa maksud al-alamin? Sekalian alam. Waktu kita baca Fatihah kan kita kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita kata apa? Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Okay, terjemahan kita terjemahkan Rabb dengan perkataan Tuhan sekalian alam. Betul. Namun secara spesifiknya Rabb tidak cukup hanya terjemah dia sebagai Tuhan sekalian alam, ia ada makna-makna yang tertentu di dalam Rabb itu. Okey. Jadi dekat Al-Fatihah kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ni dia adalah Tuhan bagi sekalian alam. Sekalian alam ni luas, sekalian alam ni besar. Allah tak bagi tahu. Sekian alam ni contohnya apa? Allah tak perincikan. Apabila kita baca surah Al-Falaq, kita tahu, oh sekalian alam tu salah satunya Allah ini adalah Rabbul Falaq. Sebab tu kalau kita baca surah Al-Falaq kan kita akan sebut Qul a'udhu bi rabbil falaq. Kan ada perkataan Rabb, patut ada perkataan Falaq. Al-Falaq. Al-Falaq yang masyhur maksudnya adalah waktu subuh. Jadi waktu subuh itu dia dijaga, dia dikawal oleh Rabbul Falaq. Okey. Rabbul Falaq, adakah Rabb yang sama Rabb kepada sekalian alam dalam surah Al-Fatihah? Dalam surah Al-Fatihah ayat kedua kita jumpa perkataan alhamdulillahi rabbil alamin. Sama tak dengan Rabbil Falaq pada ayat yang pertama surah Al-Falaq? Lepas tu baca pula surah An-Nas, jumpa sekali lagi perkataan Rabb. Qul a'udhu bi rabbin nas. Kita jumpa pada ayat pertama surah An-Nas, Rabbin nas. Rabb An-Nas. Jadi mungkin boleh membawa kepada pertanyaan, apa bezanya Rabbul Alamin dengan Rabbul Falaq dengan Rabbun Nas? Sama je ejaan dia, Rabb, Rabb, Rabb. Tapi bezanya kalau Al-Falaq lepas kalimah Rabb ada perkataan Al-Falaq. Dalam surah An-Nas selepas kalimah Rabb ada kalimah An-Nas iaitu manusia. Jawapannya adalah sama je. Sama je tu maksud dia Rabb sekalian alam itu adalah Rabb kepada Al-Falaq. Rabb kepada Al-Falaq adalah Rabb yang sama kepada Rabbin Nas. Kenapa kita kata sama? Kerana Rabb itu adalah nama yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna Rabb itu? Dalam terjemahan hanya diterjemah sebagai Tuhan sekalian alam. Tuhan menguasai waktu subuh. Tuhan kepada manusia.
Tapi bagaimana Tuhan itu menjaga sekalian, Tuhan itu buat kepada sekalian alam, itulah makna yang ada pada kalimah Rabb. Sama ada Rabbul Alamin, Rabbul Falaq dan Rabbul Nas. InsyaAllah dalam pengisian ini nanti kita akan terangkan penggunaan kalimah Rabb, nama Allah iaitu Rabb. Kalau tuan-tuan dah bersedia, dah tahu hala tuju pengisian kita bagaimana, maka kita akan memulakan pembelajaran kita dengan kita pergi kepada perincian kepada surah Al-Falaq. Seperti kebiasaannya, metodologi kita yang belajar secara online, maka telah dibekalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan satu nota yang kita telah hebahkan pada nota surah Al-Ikhlas tu. Jadi gunakan kembali nota yang sama yang ada maklumat tentang surah Al-Falaq. Kemudian yang kedua, saya sudah memberikan kepada Puan Sarah nota bentuk PowerPoint, nota ringkasan dalam bentuk PowerPoint yang di-PDF-kan, yang juga saya dimaklumkan telah diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya tunjukkan bentuk nota tu terlebih dahulu, kemudian nanti tuan-tuan memberikan reaksi. Dapat ke belum? Okey. Nota yang pertama dia mesti nota yang inilah. Tadabbur Al-Quran, dia ada surah Al-Ikhlas dan 2 surah pelindung. Ini nota yang utama yang kita akan gunakan. Okey, kalau dah ada nota ni, perlu dapat satu lagi nota yang tajuk depan dia adalah nota ringkas. Lepas tu nampak ada bunga-bunga warna purple tu yang ada surah Al-Falaq tu. Ini nota ringkas dalam bentuk PowerPoint yang saya akan gunakan juga sepanjang pengisian ini berjalan. Okey, dah dapat ke belum? Dah dapat 2/2 Ustaz. Cik Zul kata dah dapat 2/2. Maksudnya tak dapat langsung ke? Oh, dah dapat 2/2 lah tu. Okey. Ada yang kata dah ada nota kedua saja. Nota yang pertama tu apa? Okey, dapat satu je. Ada yang dah dapat 2/2, ada nota pertama tak dapat, nota kedua. Okey, tak apa. Jangan bimbang. Nota yang bunga-bunga. Okey, saya faham. Okey, belum dapat, baru join. Okey, tak apa. Nanti, sekejap. Tuan-tuan yang ada maklumat dalam Zoom ni, tuan-tuan ada dalam grup Puan Sarah ke? Okey, ada. Dimaklumkan ada dalam grup Telegram Telegram. Ya, betul. Okey, tuan-tuan tolong tengok mesej kawan-kawan kita hantar. Dapat yang satu bunga je. Okey, grup WhatsApp. Okey, tolong ya. Okey, bantu rakan-rakan kita biar semua dapat nota ni. Okey, sebab kita pembelajaran secara online ni dia memerlukan banyak rujukan ya. Kalau kita bersemuka tak apa. Ni secara online ni kalau kita pula seminggu sekali, jadi perlu ada rujukan dia. Okey. Kalau begitu, kalau dah tahu, dah tahu nota apa nak guna, nota apa yang belum ada, tak apa. InsyaAllah kita ada rakan-rakan yang boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey. Kita mulakan dengan surah Al-Falaq. Okey, saya akan gunakan nota PowerPoint dulu. Nanti kita buat silang rujuk dengan nota penuh ni. Nota penuh 2, nota surah pelindung. Okey. Kalau nota yang pertama ni, saya minta tuan-tuan boleh buka ya. Kejap ya. Tuan-tuan boleh buka nota yang pertama ni, dia berada pada, tengok sekejap. Okey. Dia berada pada muka surat
Sama tak macam saya? Dia berada pada muka surat nombor muka surat nombor 15. Muka pada nota muka surat nombor 15, nota untuk surah Al-Falaq. Okey, tapi saya akan gunakan nota PowerPoint dulu untuk apa meringkaskan apa yang kita akan belajar nanti pada nota yang panjang. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, are you ready? Tuan-tuan dah bersedia untuk kita mulakan pembelajaran kita pada pagi ini? Kita dah mula dah tadi pun sebenarnya, tapi ini lebih terfokus kepada perbincangan surah. Tadi pembukaan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, pertama kita belajar dulu apa nama lain bagi surah Al-Falaq. Kalau kita baca Quran, memang kita tahulah, memang ada perkataan Al-Falaq. Alif, Lam, Fa, Lam, Qaf, Al-Falaq. Okey. Apa nama lain selain Nabi SAW memanggil surah itu Al-Falaq? Apa nama lain bagi surah Al-Falaq? Jawapannya, kita tadi notakan. Jawapannya, surah Al-Falaq dan surah An-Nas juga dipanggil dengan nama dua surah yang memberikan perlindungan. Dia panggil Al-Mu'awwidhatani. Al-Mu'awwidhatani. Dua surah yang memberikan perlindungan. Penting tuan-tuan maklumat ni. Jadi kalau cuba tanya diri kita, kita dah baca belum ke surah Al-Falaq pagi ni? Dah baca ke belum surah Al-Ikhlas, surah An-Nas pada pagi ni? Kenapa kena baca? Kalau orang tanya, kenapa nak kena baca ni? Lah, kan surah tu nama lain dia surah yang memberikan perlindungan. Membawa maksud kalau kita baca surah Al-Falaq, kalau kita baca surah An-Nas, surah itu memberikan kita perlindungan. Perlindungan dari sudut apa? Sekejap lagi kita akan belajar. Ingat maklumat ni. Jadi kita boleh pesan ke anak-anak kita suruh baca, pesan dekat kawan-kawan kita baca, staf-staf kita baca, ahli keluarga kita baca. Jangan tinggal dua surah ni. Dia bukanlah berdosa kalau tak baca dalam tempoh satu hari. Tapi dia macam tak kena lah. Macam kita kalau tak sarapan pagi ni rasa macam ish. Tapi kalau boleh jangan tinggallah dua surah ni. Kerana Nabi SAW menamakan dua surah ini adalah dua surah pelindung. Okey, nak tahu bukti dia, nak tahu jawapannya, mari kita lihat hadis Nabi SAW. Okey, nak tahu hadis dia apa? Nak tahu hadis dia tentang apa? Okey, tuan-tuan tengok dekat nota yang satu lagi ni, saya paparkan. Okey, kita tengok dekat sini. Ni bukti dia. Kejap lagi kita akan kupas. Tengok dekat sini. Okey, di sini. Okey, kalau kita tengok dekat tajuk kelebihan membaca surah ini, surah Al-Falaq ni, kita akan jumpa pada hadis yang kedua. Pada hadis kedua, muka surat nombor 18, kita tengok tak perkataan, jumpa tak perkataan Al-Mu'awwidhatani. Dalam terjemahan dia ni lah, dua surah perlindungan. Nabi SAW baca dua surah ni. Nabi SAW pun baca, kita bagaimana? Sepatutnya kita kena baca. Okay, tengok. Ini seolah-olah saya baca maklumat ni, sambil-sambil tu dia ada kaitan dengan kelebihan surah. Kita tengok ya, Nabi yang panggil. Sekarang kita nak buktikan bahawa Nabi SAW yang memanggil, yang menggelarkan. Nabi tak panggil Al-Falaq, Nabi tak panggil An-Nas, tapi kadang-kadang Nabi panggil dengan nama dua yang memberikan perlindungan. Okey, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia kata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan sallallahu alaihi wasallam ni dia tilang dekat sini. Patutnya ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa tiap-tiap waktu Nabi minta perlindungan daripada mana-mana jin yang jahat dan juga penyakit ain, iaitu pandangan manusia yang jahat. Nabi selalu minta perlindungan. Sampailah diturunkan surah Al-Mu'awwidhatani. Sampailah diturunkan dua surah perlindungan. Tengok, sahabat pun tahu surah ni namanya Al-Mu'awwidhatan. Sampailah turun surah Al-Falaq dengan An-Nas ni, maka Nabi SAW baca dua surah ni dan Nabi meninggalkan bacaan yang lain. Apa maksud dia? Mula-mula, sebelum turun dua surah ni, Nabi bacalah zikir-zikir lain. Nak elak daripada orang, daripada jin yang jahat, daripada manusia yang jahat, daripada sihir dan sebagainya. Tetapi selepas turun dua surah ni, Nabi tak tinggal dah daripada membaca dua surah ni, tapi Nabi meninggalkan bacaan yang lain. Menunjukkan ada sesuatu pada dua surah ini. Sesuatu itu, kalau kita tengok pada nama surah itu, maknanya dua surah ini mengandungi perlindungan sehingga kan Nabi tak baca dah surah lain, tapi Nabi baca dua surah ni. Kenapa Nabi meninggalkan bacaan yang lain? Nabi tak tinggalkan baca dua surah ni. Mesti ada sebab dia. Antara sebab kita tahu, dia adalah surah pemberi perlindungan. Kalau tuan masih ingat lagi, waktu kita belajar surah Al-Ikhlas tempoh hari. Kalau masih ingat lagi, waktu kita belajar surah Al-Ikhlas tempoh hari, Nabi kan menamakan dua surah tu surah Al-Mu'awwidhatain. Kalau tuan tengok dekat nota muka surat nombor 6. Sebab tu penting sangat ada nota ni. Ya, sebab apa tuan? Bukan penting kerana nota ni lengkap ke apa tak. Maksud saya adalah untuk salin hadis balik kadang-kadang tak sempat, betul tak? Kadang-kadang kita takut kita dengar lain, tulis lain. Jadi elok kalau nota ni senang. Kita dah ada nota, kita tu catat je mana-mana perlu kita catatkan. Okey. Kalau tuan-tuan masih ingat, waktu kita ajar surah Al-Ikhlas tempoh hari, kan lebih daripada 2 siri kita ajar. Kalau kita baca surah Al-Ikhlas, Nabi juga meminta kepada kita baca juga surah Al-Falaq dengan An-Nas. Okey. Tetapi ketika Nabi suruh membaca surah Al-Falaq dengan An-Nas, Nabi tak panggil nama Al-Falaq. Nabi tak panggil surah itu dengan nama An-Nas. Tapi Nabi panggil dengan nama Al-Mu'awwidhatain. Kita baca dekat hadis ni kita jumpa kan. Nabi SAW kata, Iqra' Qul huwallahu ahad. Nabi kata, bacalah surah Qul huwallahu ahad. Wal mu'awwidhatain. Nampak tak dekat sini? Dua surah Al-Mu'awwidhatain. Maksud dia apa? Dua surah pemberi perlindungan. Okey. Tuan-tuan dah faham maklumat ni nanti akan senanglah memahami kenapa dalam surah itu minta lindung dengan nama Rabb. Kenapa sebut Qul a'udzu birabbi? Kenapa guna nama Rabb? Kenapa tak guna Ar-Rahman ke? Kenapa tak guna lain? Kenapa guna Rabb? Dia ada kaitan dengan nama yang memberikan perlindungan. Jadi perkataan nama Rabb ni, dia ada kaitan dengan memberikan perlindungan. Sebab itu ketika kita baca ayat pertama, kita minta perlindungan dengan Rabb kepada Al-Falaq. Okey. Tuan-tuan dah jelas tentang nama lain bagi surah Al-Falaq dan nama lain bagi surah An-Nas. Okey, ni saya dah cover sekali dengan surah An-Nas ya. So selepas ni kalau ditanya
Dalam perperiksaan, sebutkan nama lain bagi surah Al-Falaq dengan surah An-Nas, kita tahu jawapan dia apa. Tapi janganlah bimbang. Mana ada periksa. Tak ada, saya berseluruh saja, tuan-tuan perempuan. Okey. So kita belajar ni santai-santai, okey, walaupun dia santai, dia ringan, kita kena beri tumpuan lah. Sebab ni benda yang kita tak boleh tinggal dalam hidup kita ni. Sebab kita memang memerlukan protection, perlindungan kan. Kalau tuan-tuan dah ada takaful, dah ada insurans, jangan lupalah 2 surah ni. Okey, seperti mana Nabi baca. Okey, dah jelas, saya teruskan dengan maklumat yang lain. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Okey. Okey, ni soalan. Saya gunakan pendekatan pada pagi ni dengan bertanya soalan. Saya tanya, saya jawablah. Kan, baik tak cikgu? Kan? Cikgu bagi soalan, cikgu jawab. So nanti hari guru kena bagi hadiah banyak-banyak ni. Dapat seorang guru yang dia kemukakan soalan, dia jawab. Tak ada puas guru aja. Okey. Sebab dah belajar surah Al-Ikhlas, maka tunjukkan keikhlasan tuan-tuan dan puan-puan menjawab soalan saya. Okey. Apa perkaitan, apa hubung kait surah Al-Falaq dengan surah Al-Ikhlas yang telah dipelajari sebelum ini? Kenapa saya kata ada hubung kait? Sebab dia jiran sebelah. Selepas surah Al-Ikhlas, kita akan jumpa surah Al-Falaq. Maknanya, perkaitan surah Al-Ikhlas dengan surah Al-Falaq ini, mereka saling berada sebelah-sebelah. Okay. Jadi ada perkaitan ke kalau duduk sebelah-sebelah? Jawapan dia ada. Sebab Quran ni, daripada Fatihah sampai surah An-Nas, dia mempunyai hubung kait yang rapat. Walaupun kita belajar Al-Falaq surah lain sebab dia ada Bismillah depan dia. An-Nas surah lain sebab dia ada Bismillah. Itu yang kita kata nama 114 surah. Tetapi kalau kita amati betul-betul, kita akan dapati surah Al-Falaq ni, dia ada cerita sesuatu maklumat yang ada kaitan dengan surah Al-Ikhlas sebelum tu. Apa berkaitan dia? Dan nota tu saya dah bagi jawapan lah. Sepatutnya nota tu saya kena kosongkan. Jadi kalau kita nak minta anak-anak kita belajar faham Quran, mungkin kita boleh buat kaedah seperti ini. Okey. Apa berkaitan dia? Okey. Kalau dalam surah Al-Ikhlas, bukan kalau, dalam surah Al-Ikhlas itu sendiri, pada ayat yang kedua. Okay, ayat yang kedua, ingat tak ayat apa? Ada nama Allah yang apa? Oh, saya tutup mute. Okey, tuan-tuan, saya buka balik audio. Kalau tuan-tuan ada nak bagi respon, tolong. Okey. Ingat tak, ayat yang kedua, surah Al-Ikhlas, ada nama Allah yang mana? Siapa boleh ingat? Seorang wakil? Tuan-tuan wakil? Somad. Apa? Somad. Somad? As-Somad. Yang Okey. Allahus Samad. Okey, Allah tempat semua makhluk bergantung dan bersandar. Betul? Kita dah belajar Allahus Samad. Okey. Tetapi dalam surah Al-Ikhlas, Allah memberitahu secara umum je. Allah bagi secara umum je. Dia adalah As-Samad. Allah sebut secara umum. Okay. Kalau ada yang bertanya, Allah tu As-Samad dalam perkara apa?
Allah tu tempat makhluk bergantung. Ya, kita tahu Allah tu tempat makhluk. Semua makhluk bergantung. Makhluk di langit, makhluk di bumi kan. Tambah-tambah lagi kita manusia ni sangat bergantung kepada Allah. Okey. Bergantung dari sudut apa? Maka bergantung dari sudut apa dijelaskan oleh surah selepasnya. Surah apa selepasnya? Iaitu surah Al-Falaq, dan dijelaskan lagi dalam surah An-Nas. Boleh faham tak maksud dia? Berkaitan antara Al-Falaq dengan An-Nas. Makna dalam erti kata lain, surah Al-Ikhlas ni umum je Allah sebut tentang dirinya. Okey. Jadi nak tahu keumuman itu, contoh yang lebih spesifik, Allah ni As-Samad dari sudut apa? Diterangkan dalam surah selepasnya Al-Falaq dengan An-Nas. Okay, kita nampak susunan dia. Sebab itu tadi kita sebutkan Nabi dia suruh kita baca tiga surah ni 3 kali pagi, 3 kali petang. Kerana ada perkaitan dia. Okey, apa perkaitan dia? Okey, dalam surah Al-Falaq dengan surah An-Nas, Allah ini menjadi tempat bergantung dari sudut apa? Dari sudut memberi perlindungan dari segala kejahatan. Itu jawapan dia. Kan tadi kita dah baca surah Al-Falaq dengan surah An-Nas adalah surah yang memberikan perlindungan. Okey. Jadi, kalau kita nak minta lindung, dengan siapa kita nak minta lindung tu? Kita kena minta lindung kepada Allah lah. Kenapa kita kena minta lindung kepada Allah? Kerana Allah telah bagi tahu kepada kita dalam surah Al-Ikhlas, dialah satu-satunya tempat makhluk kena bergantung bersandar kepada dia. Itu As-Samad. Okay. Oh, tak boleh minta perlindungan kepada makhluk lain ke? Tak bolehlah sebab Allah kata dia tu Al-Samad. Kerana Allah tu satu-satunya tempat makhluk itu bergantung. Bergantung dalam perkara apa? Minta perlindungan. Nak minta lindung dari apa? Tentulah nak minta lindung daripada keburukan, daripada kejahatan. Kejahatan apa? Nanti kita akan jumpalah dalam surah Al-Falaq, kita akan jumpa dalam surah An-Nas. Jadi kalau kita gabung dua surah Al-Ikhlas bergabung dengan dua surah Al-Falaq dengan An-Nas. So kalau dia gabung berdua meletup. Bukan gabung meletup. Maksud dia surah Al-Falaq dengan An-Nas ni dia dikaitkan dengan usaha kepada kita mengakui Allah tu As-Samad. Betul tak? Kalau kita hanya baca Allah tu As-Samad, kita kata Allah tempat makhluk bergantung, tetapi realnya, hakikinya, realitinya kita tak bergantung kepada Allah, dia jadi macam tak betul lah. Kan? Kita baca Allahu Samad, tapi realiti hidupnya kita minta lindung kepada siapa? Minta lindung dekat tok nenek yang duduk kat bawah pokok-pokok tu. Minta perlindungan kepada hantu Kak Limah ke contoh. Tak boleh lah tu. Jadi tak kena dengan apa yang kita akui dengan lidah kita Allahus Samad. Jadi surah Al-Falaq ini dengan surah An-Nas ini, ia adalah surah yang membuktikan usaha kita yang mengakui Allah itu adalah As-Samad. Boleh juga kita katakan dalam surah Al-Ikhlas ia memberikan kita harapan
Kita kata Allah tu tempat makhluk bergantung. Oh, ada harapan. Dia membina harapan kita. Kan? Maksudnya kita tahu, oh ada tempat kita kena bergantung bersandar ni Allahus Samad. Tapi harapan itu tidak boleh jadi harapan semata-mata, maka kita kena usahakan apa yang kita harap tadi. Maka usaha yang kita buat dalam surah Al-Falaq ni adalah kita minta perlindungan daripada kejahatan. Macam itulah surah An-Nas. Okey, setakat ni boleh faham. Peh ke dok peh ni. Sekejap dong pasal jawab telefon sekejap ada orang telefon. Okey, alhamdulillah kita kembali bersiaran melalui aplikasi Zoom. Masya-Allah. Tabarakallah. Okey, tuan-tuan dan puan, setakat ni boleh faham. Ada jawab peh tu. Masya-Allah. Okey, semua kefahaman itu datangnya dari Allah. Okey, pelan-pelan kita belajar. Slowly and steady. Okey. Senyum. Walaupun orang tak nampak kita senyum, tapi senyum. Senyum seindah suria, ya, yang membawa bahagia. Kau tersenyum, kalau kita tersenyum, senyumlah seorang-seorang. Sebab orang tak nampak ni dekat online ni. Kalau tuan-tuan bersemuka, tuan-tuan senyum, kita pun akan senyum. Okey, baik. Kita sambung semula pembelajaran kita. Jadi daripada maklumat ni, tuan-tuan dapat sedikit maklumat kenapa surah tu susun seperti itu. Kenapa Al-Ikhlas dulu, kemudian baru Al-Falaq, baru An-Nas. Nanti waktu tuan-tuan baca surah An-Nas, tu tak akan dapat jawapan pula. Kenapalah dia duduk hujung sekali surah yang ke-114? Kenapa Al-Falaq dulu, lepas tu baru An-Nas? Semuanya ada jawapan. Nak cari, nak tak cari je jawapan tu. Okey, kalau dah jelas, kita terus kepada tema utama surah ini. Okey. Perkataan tema, tuan-tuan boleh tukar kepada perkataan tujuan surah. Boleh juga. Kenapa nak kena belajar tema-tema ni? Okey, kerana macam ni. Dalam setiap surah, ia mempunyai tema ataupun tujuan surah yang khas. Memanglah kita belajar surah-surah Quran ni dua je. Sama ada dia Makkiyah, Madaniyah. Itu betul lah tu. Surah yang turun sebelum hijrah, surah yang turun selepas hijrah. Tetapi jika diamati, dibaca betul-betul, dilihat keseluruhan, rupa-rupanya setiap surah ni dia membawa satu tema yang utama. Dia membawa kepada satu tema yang utama. Apa tema tu? Okey, kita akan jelaskan. Okey, apa tema utama surah Al-Falaq? Okey. Surah Al-Falaq temanya adalah perlindungan. Kata kunci ni kita jangan lupa, ingat ya. Baca Al-Falaq, ingat perkataan perlindungan. Perlindungan sudah pasti daripada kejahatan. Tak ada orang nak minta lindung daripada benda baik. Tak ada orang doa, ya Allah, lindunglah aku dari dapat kawan-kawan yang baik. Tak ada. Kalau orang doa macam tu, mungkin dia tersilap. Tak ada orang minta, ya Allah, kurniakanlah aku kawan-kawan yang jahat. Tak ada. Biasanya kalau yang jahat-jahat ni, kita akan minta lindung. Jauhkanlah, ya Allah, daripada dapat rakan-rakan yang contoh macam itulah. Okey. Jadi perlindungan daripada kejahatan-kejahatan. Tetapi yang lebih khusus,
kejahatan yang ada dalam surah Al-Falaq, ia datang dalam bentuk eksternal. Dia berpunca daripada pihak luar yang buat jahat dekat kita. Surah Al-Falaq, dia ada cerita tentang jahat. Dia cerita pasal kejahatan. Kejahatan tu sebenarnya dia datang daripada pihak luar. Datang dari orang luar. Berapa jahat? Jahat. Itu tema dia. Jadi apabila baca surah Al-Falaq, ingat, oh, surah Al-Falaq ni surah yang memberi perlindungan daripada pelbagai kejahatan. Kejahatan tu pula adalah kejahatan yang datangnya daripada pihak luar. Contoh. Contoh kejahatan pihak luar ni contoh macam ni. Orang yang dengki. Kalau orang dengki, ada tak diri sendiri dengki? Aku dengkilah kat diri aku ni. Tak ada. Dengki mesti melibatkan pihak lain yang dengki kepada kita. Dalam surah Al-Falaq, tuan-tuan jumpa tak perkataan hasad? Orang Melayu ni kadang-kadang banyak juga bahasa yang digunakan daripada Al-Quran. Hasad tu Quran. Bahasa Quran, wa min syarri hasidin idza hasad. Hasadlah, penghasad. Jadi orang yang hasad ni sudah pasti orang luar yang hasad pada kita. Siapa yang boleh tahu orang tu hasad? Siapa yang boleh lindung daripada orang yang hasad? Jawapannya Allah. Kenapa Allah? Allah tu kan As-Samad. Jadi dah tahu orang hasad ni, walaupun rambut sama hitam, tapi hati kita tak tahu. Tak tahu. Kan ramai orang bermanis mulut dia, tetapi hati dia Allah je yang tahu. Hati dia macam nak terkam kita, macam nak. Jadi kita kan tak nampak orang hasad ni, tapi Allah tahu, Allah nampak. Jadi macam mana kita nak elak daripada orang hasad kita? Orang akan ambil tindakan daripada dihasad kepada kita, maka kita lindunglah kepada Allah. Macam nak berlindung? Bacalah surah Al-Falaq. Kenapa baca surah Al-Falaq? Sebab surah Al-Falaq itu sudah memberikan perlindungan. Dah jelas maklumat itu? Jadi kita teruskan dengan maklumat yang berikutnya. Maklumat berikutnya ni tak apa, tinggalkan dulu. Kita pergi kepada sinopsis bagi surah Al-Falaq. Secara tak langsung, tuan-tuan dah tahu dah surah Al-Falaq ni nak cerita pasal apa. Jadi kita masuk dulu sinopsis utama bagi surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ni surah yang ada cerita tentang, yang pertama, pemberi perlindungan tu siapa? Yang pertama, iaitu sifat pemberi perlindungan. Faham tak? Pemberi perlindungan. Pemberi perlindungan tu membawa maksud Allah yang nak bagikan perlindungan. Jadi surah Al-Falaq ni surah yang menceritakan tentang siapa pemberi perlindungan tu.
Apa sifat dia? Okey. Sifat dia, ciri yang memberikan perlindungan itu, dia adalah yang menguasai waktu subuh. Kenapa waktu subuh? Kenapa bukan waktu tengah hari? Kenapa bukan waktu asar? Nanti kita akan perincikan pada kelas yang akan datang. Hari ini kita cerita latar belakang dulu sedikit, kita buat bentuk makro dulu, lepas tu baru kita masuk kepada yang perincian demi perincian. Jadi kalau tuan-tuan baca surah Al-Falaq kan, sebenarnya kita semua telah memanggil, kita telah menyeru, kita telah meminta perlindungan yang pemberi perlindungan itu bersifat menguasai waktu subuh. Okay. Yang kedua, ini sinopsis ringkaslah intisari utama bagi surah Al-Falaq ni. Yang kedua, kita dapat belajar surah Al-Falaq ni sebenarnya isi kandungannya nak cerita tentang apa kejahatan yang kita nak minta lindung. Apa kejahatan yang kita nak minta lindung tu? Mula-mula kita dapat belajar yang memberi perlindungan kepada kita tu mempunyai sifat apa? Dia itu yang menguasai waktu subuh. Okey, selesai dekat situ. Okey. Kita nak minta lindung dari apa? Maka perkara yang kedua yang ada dalam surah Al-Falaq ni adalah kejahatan yang kita nak diberikan perlindungan. Nak minta lindung kepada siapa? Rabbil Falaq. Okay. Kejahatan yang pertama, nanti kita akan perincikan, ni saya sebut sebentar lalu saja. Tapi walaupun sebentar lalu, sebenarnya tuan-tuan dah lalui ayat dia. Yang pertama, makhluk yang jahat. Makhluk ni maknanya selain Allah, dia adalah makhluk. Senaraikan. Apa yang selain Allah, dia adalah makhluk. Semualah selain Allah tu, semua daripada makhluk. Tetapi makhluk yang jahat, makhluk yang memberikan risiko pada kita, makhluk yang boleh mencederakan kita, makhluk yang boleh merosakkan tubuh badan kita, makhluk yang boleh membahayakan kita. Itulah makna kejahatan. Apa makhluk-makhluk tu? Kalau dulu, sekarang ada lagi lah makhluk tu. Apa nama makhluk tu? Makhluk yang kita selalu sebut tu. Makhluk tu, dia tak boleh nak dinegatifkan dia. Dia positif aja. Contohnya apa? COVID-19 lah kan. Contohlah. Dan corona virus contoh kan. Dia termasuk tak makhluk-makhluk Allah yang jahat? Wabak. Makhluk Allah. Nampak tak? Yang sebelum ni, kita kadang-kadang terlupa nak protect diri kita daripada makhluk-makhluk Allah ni yang dia boleh merosakkan kita, mencederakan kita. Jadi, perlindungan pertama nak minta lindung daripada makhluk-makhluk Allah yang jahat ni. Yang Allah telah jadikan makhluk itu, dia mendatangkan kemudaratan. Allah, dia menciptakan makhluk yang boleh bagi kebaikan, dia juga menciptakan makhluk yang boleh mendatangkan bahaya. Pilihan tangan kita lah. Kita nak yang mana? Kita boleh membahayakan diri, kita boleh menyelamatkan diri. Kita pilih. Tapi dua-dua itu berjalan di bawah izin Allah. Tentulah kita kata, isyta'na lah,
Saya makhluk-makhluk yang jahat ni, saya nak minta jauh macam mana? Doalah pada Allah, minta lindung kepada Allah. Macam mana nak minta lindung kepada Allah? Maklumat itu ada di dalam surah Al-Falaq. Sebab tu kita sebut perkataan a'udzu. Kan kita perkataan a'udzu. Qul a'udzu. A'udzu. Lepas tu dengan ain. A'udzu. A'udzu tu apa? Aku berlindung. Itulah a'udzu. Okey. Kejahatan yang kedua adalah malam yang gelap. Okey. Seolah-olah ya, cuba tuan tengok dia punya susunan dia. Mula-mula kan umum, makhluk umum. Contoh makhluk tu ada pada waktu. Rupanya ada juga waktu yang jahat ke? Bukanlah kita kata dia jahat tu, benda tu jadi jahat. Maksudnya dia boleh memberi kesan kepada keburukan. Contohnya apa? Kalau malam yang gelap, kalau malam gelap ni macam-macam boleh terjadi. Kalau yang terang siang mungkin tak banyak yang boleh kita dapati kejahatan, tapi kalau malam yang gelap macam-macam boleh terjadi. Okay. Rupa-rupanya malam yang gelap ni boleh datang keburukan kepada kita. Boleh. Maka minta lindunglah kepada Allah. Okey. Kemudian bukan sekadar ada pada waktu, ada juga perbuatan-perbuatan manusia yang jahat. Apa perbuatan manusia yang jahat tu? Kalau dia amalkan ilmu hitam, Quran panggil dia sihir lah. Ilmu sihir. Ada juga ke? Ada. Zaman sekarang ni walaupun zaman moden, ada lagi orang buat ilmu sihir ni. Okey. Lepas tu bukan sekadar perbuatan, tapi ada juga jiwa-jiwa manusia ni yang jahat. Dalaman dia jahat. Apa dalaman dia jahat? Jiwa dia jahat tu. Jiwa yang ada perasaan hasad. Dia hasad, dia dengki. Hasad tu dengki lah. Tapi kita kan hasad dengki. Tak apa, boleh diterima. Yang hasad, yang dengki. Kenapa jiwa yang dengki ni kita kena minta lindung pada Allah? Kalau kita baca ayat tu, bukan sekadar jiwa yang dengki, rasa sakit hati, sakit mata, sakit telinga. Itu jiwa yang hasad. Orang yang hasad ni kita kena hati-hati. Hati-hati kenapa? Kita bimbang dia akan jalankan, dia akan ikhtiar apa yang dia hasadkan. Sebab tu ayat tu dia ada perkataan idza hasad. Kita tengok ayat surah yang akhir tu kan. Ayat tu kan ada wa min syarri hasidin idza hasad. Idza tu maksudnya apabila hasad, ia dengki. Dia cari jalan apa yang dia dengki. Contoh dia kata, sakit mata aku tengok dia ni. Ramai orang datang kedai dia. So dia ada jiwa hasad dah. Tapi dia akan cari jalan. Macam mana aku nak make sure tak ramai orang datang kedai dia ni? Macam mana aku nak buat? Itu yang dia kata, idza hasadin. Dia akan cari jalan apa yang dia hasadkan.
Sakit telinga aku dengar dia ni. Ramai orang duk sebut-sebut pasal dia ni. Kenapa dia je yang famous? Kenapa orang tak nampak aku ni? Contoh, dia dah mula hasad. Tapi Quran ajar bukan sekadar ketika dia mula nak sakit telinga, sakit mata tadi tu, tengok orang dapat lebih tu. Tetapi yang dibimbangi, idza hasad, apabila dia ikhtiar. Macam mana aku nak jatuhkan dia ni? Macam mana aku nak bagi dia ni kehilangan customer dia? Contoh, macam drama lah pula kan. Ya, sebenarnya keempat-empat kejahatan ni disaling berkaitan. Betul tak keempat-empat ni daripada sumber luar? Coronavirus bukan keluar pada kita, datang daripada luar. Waktu malam Allah yang aturkan datang. Kita tak boleh nak lari. Perbuatan tukang sihir. Kita tak tahu siapa ni yang jadi tukang sihir buat ilmu hitam ni. Kita tak tahu. Jiwa yang dengki pun datang daripada luar. Nampak tak tuan-tuan tema surah Al-Falaq ni tadi? Jadi surah Al-Falaq ni surah yang memberikan perlindungan daripada kejahatan yang datang daripada pihak luar. Apa kejahatan tu? Yang ini. Keempat-empat ni dia ada berkaitan. Apa berkaitan dia? Contoh macam ni. Tengok ya. Tengok. Sebelum tu kita kena tahulah ayat mana. Ni kerja rumah kat tuan-tuan dan perempuan. Makhluk yang jahat tu ayat berapa? Malam yang gelap, min syarri ghasiqin idza hasad. Ni. Nampak tak perkaitan? Perkaitan dia macam ni, tengok ya. Orang yang jiwanya hasad, dia sanggup gunakan sihir. Nampak? Dia sanggup gunakan sihir. Sihir ni kalau nak lebih mujarab, dia akan gunakan pada waktu malam yang gelap. Cari tempat gelap, malam yang gelap. Dia akan baca mentera-mentera dia. Jadi kesemua maklumat ini diletakkan di bawah tajuk makhluk-makhluk yang jahat. Waktu malam yang gelap, tukang sihir, orang yang buat sihir, dan orang yang hasad. Semua keempat-empat perkara ni pernah berlaku, pernah tertimpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kata pernah berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab memang ramai musuh-musuh Nabi yang ada jiwa dengki. Sebab tu ada orang sampai nak bunuh Nabi. Nak bunuh macam mana? Bunuh yang terang-terang tu kita fahamlah. Bunuh secara halus, Nabi pernah disihir. Nabi pernah disihir. Ada kaitan tak? Ada berkaitan. Jadi kita nampak dah sedikit sinopsis ringkas surah Al-Falaq. Kalau tak belajar tadabbur, tak memahami ayat, kita nampak macam tak ada apa pun surah Al-Falaq tu, macam tak ada macam so, bukan kita kata lah, maksudnya ada kalanya kita macam abaikan je surah tu. Tapi kalau kita faham, Nabi pun tak pernah tinggal surah ni. Lepas Nabi diturunkan 2 surah ni, mesti ada sebab. Maka kita kena amalkan, jangan tinggalkan. Okey, itu sedikit. Okey, setakat ni boleh faham. Pehkan dok pen. Okey, ada soalan? Faham Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya nak tanya, Aha. adakah sebab kan tadi Ustaz kata perlindungan kan, surah Al-Falaq ni merupakan surah perlindungan. Adakah perlindungan dia berbeza dengan surah-surah lain? Contoh macam ayat kursi dan sebagainya. Dia ada spesifikasi ataupun dia punya perlindungan yang berbeza contohnya tu ke ataupun macam mana Ustaz? Boleh Ustaz uraikan? Ya, jawapan dia ya, benar. Ada setengah surah dia boleh memberi perlindungan dari sudut yang lain. Kalau macam ayatul kursi, ia memberikan perlindungan terhadap syaitan yang direjam. Ayatul kursi memang disebutkan jelas dia ada kaitan dengan memberi perlindungan daripada syaitan yang direjam. Maknanya jahat ni ada pelbagai sudut. Ada jahat daripada haiwan, ada keburukan daripada hujan, daripada malam, semuanya ada. Jadi jawapannya ialah, maksudnya setengah surah ni dia akan memberikan spesifik perlindungan. Tapi ada juga surah-surah yang lain dia memberikan perlindungan secara umum. Contohnya kalau kita baca surah 2 ayat terakhir suratul Baqarah, Allah memberikan perlindungan kepada kita apa saja yang kita tak ingini berlaku, disebut secara umum. Begitu juga kalau kita baca surah contohnya kita baca surah apa lagi ya? Yasin, Ustaz. Surah Yasin, wallahu ta'ala a'lam. Setakat ini tak ditemui, mungkin saya tak temuilah, mungkin orang lain jumpa. Lau Okey. anzalna Ustaz kan? Lau anzalna suratul hasyr ke? Okey. Wallahu a'lam, dapatannya belum ditemui lagi mana-mana hadis yang sahih menyebutkan kelebihan secara spesifik. Kelebihan yang disebut secara spesifik, kelebihan membaca 10 ayat terakhir surah Al-Hasyr itulah. Contohnya baca lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal, itu wallahu alam. Belum ada sebut oleh Nabi secara spesifik. Tapi mungkin ia boleh dapat dari sudut pengalaman orang yang amal setelah dia faham ayat ni. Ayat dibaca tu. Sebab tu tuan-tuan dan puan dia begini. Quran ni, semua sekali ayat dia adalah syifa. Dia adalah penawar. Semua sekali adalah penawar. Mungkin ada setengah orang, dia baca satu ayat, ayat tu bagi kesan lah. Terbukti mujarab. Mungkin setengah orang, dia baca ayat yang sama, tapi dia tak dapat. Tapi secara umum, dia syifa. Okay, manakala ayat-ayat yang dia menyebut secara spesifik ni seperti mana surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Tapi dia kena difahami apa yang dibacakan, apa yang diucapkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, maaf sikit Ustaz. Saya minta Ustaz dengar balik daripada yang saya faham daripada jelasan Ustaz melalui surah hari ni. Yang ni khusus perlindungan diri, maknanya kita minta daripada Allah perlindungan yang kita boleh nampak, ancaman yang jelas. Macam tadi bila Ustaz kata ayat kursi, perlindungan daripada syaitan, sesuatu yang kita tak nampak yang mengganggu hati lah, lebih kepada hati. Tapi melalui surah hari ni, dua perlindungan ni yang kita boleh nampak realiti, maknanya benda ni makhluknya boleh nampak, sihirnya kita ketahui ada, macam tu ya Ustaz. Maknanya surah ni memang khusus perlindungan diri daripada sumber luar yang kita boleh nampak dengan mata kasar. Tidak semestinya, sebab kalau kita kata makhluk Allah yang jahat, macam ayat yang kedua kan, min syarri ma khalaqa, daripada kejahatan apa yang telah Allah ciptakan. Jadi kita tak tahu makhluk yang mana, harimau ke, ular berbisa ke, kita tak tahu. Sama ada ia berbentuk
berbentuk pokok yang hempap ke, kita tak tahu. Maknanya kita tak tahulah, maksudnya surah ini cover semua, yang nampak dan yang tak nampak. Macam tu juga pada malam yang gelap. Bukan malam yang gelap tu, malam gelap tu dia memberi kesan, tetapi keadaan malam yang gelap itu boleh menimbulkan banyak kejahatan. Mungkin ada, boleh senang untuk berlaku kecurian ke, kan? Sebab malam tu dia gelap. Malam gelap tu kita tahu, malam tu gelap kita nampak, tetapi kejahatan yang berkaitan dengan malam yang gelap tu. Macam tu juga dengan orang buat sihir. Kita tak tahu siapa penyihir dia. Kita tak tahu sihir apa yang dia gunakan. Yang kita pergi berubat-berubat itu hanyalah bergantung kepada kepakaran orang yang ubat saja, tapi adakah itu yang tepat? Wallahu ta'ala a'lam. Macam tu juga pada orang yang dengki, kita tak tahu siapa yang dengki kita ni. Kadang-kadang mungkin BFF kita, best friend forever kita yang dengki. Kan sama ni kita cari siapa yang sihir kita ni, contoh. Rupa-rupanya, tapi kita tak tahulah siapa. Mungkin adik-beradik kita, tak mustahil berlaku, macam kisah Nabi Yusuf. Mungkin rakan sekerja kita, kita tak tahu. Orang ni macam kita sebut orang dengki ni, kadang kita nampak macam, dia ni tak ada masalah, tapi rupanya di belakang ada dengki. Jadi jawapan dia adalah surah ini dia cover, dia merakumi dua-dua lah. Ada yang kita boleh nampak, ada yang kita tak boleh nampak dia. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada soalan lain? Sebelum kita tangguhkan pengisian kita pada hari ini. Sebab kita sejam je. Jadi kita mula tadi dalam 10.33 macam tu. Jadi kita pada masuk 11.42. Jadi minggu depan saya jemput tuan-tuan ikut sekali lagi, ikut sampai habislah. Kerana ada banyak lagi perincian yang kita akan sebutkan pada surah Al-Falaq. Tambah-tambah lagi kita nak kupas tentang nama Rabbil Falaq ni. Kenapa guna Rabbil Falaq? Ini Rabbul Falaq. Okay, nanti kita akan kupas insya-Allah pada kuliah yang akan datang. Siapa-siapa yang belum lagi dapat nota yang pertama ke, nota yang kedua ni, saya minta nanti tolong maklumkan supaya tidak ada yang tidak mendapat nota, sebab kita nak gunakan ia sebagai rujukan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempat lagi ke Ustaz nak tanya satu soalan? Boleh Puan, boleh. Ya, boleh. Okey, nak tanya Ustaz, sekiranya kita sebab bila dah faham ni agak mudah untuk kita amalkan. Boleh tak Ustaz cadangkan waktu yang terbaik dan berapa kali nak kena baca? Waktu pagi tu sebab dia 2 kali sehari ke, when is the best time lah untuk kita baca tu? Untuk pandangan untuk kita amalkan. Thank you so much Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, begini. Dalam nota tu ada disebutkan beberapa waktu yang Nabi anjurkan kita baca. Okey. Kalau kita rujuk surah Al-Ikhlas tempoh hari, kalau kita rujuk dalam surah Al-Ikhlas tempoh hari, sekejap saya tunjukkan. Dalam surah Al-Ikhlas yang ada saya paparkan ni, yang kita baca yang lepas, Nabi suruh baca sebanyak 3 kali. Okey, 3 kali. 3 kali Al-Falaq, 3 kali An-Nas, 3 kali Al-Ikhlas. Bila Nabi suruh baca petang 3, pagi 3. Okey, 3 pagi, 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu petang. Waktu pagi ni lebih baik subuh dah elok baca. Sampailah waktu duha lah. Kalau waktu petang elok mula asar tu kita dah mula baca. Okey. Kemudian kalau kita rujuk dalam nota tu juga ada dekat situ maklumat, insya-Allah nanti kita akan belajar juga, tapi tak apa, kita jawab dulu. Dalam hadis ni
Nabi suruh membaca seperti mana pesanan Uqbah bin Amir. Nabi suruh baca setiap kali selepas solat. Ini dia jadi wirid solat. Lepas kita baca ayat kursi tu, kita boleh baca Qul huwallah, Qul a'udzu bil falaq dan Qul a'udzu bi rabbin nas. Okey, sekurang-kurangnya sekali. Lepas tu Nabi anjurkan, ni kita dah baca, kita dah sebut tadi tu 3 kali pagi 3 kali petang. Dan kalau Nabi juga anjurkan kita baca sebelum tidur. Ada dalam nota tu yang mana kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi, nanti kita akan ajarkan, Nabi buka kedua tapak tangan dia dulu, kemudian Nabi tiup dekat kedua tapak tangan macam dia berdoa, buat macam bentuk orang berdoa. Lepas tu Nabi minta baca, Nabi baca Huwallahu ahad, Nabi baca Qul a'udzu birabbil falaq, dan Nabi baca Qul a'udzu birabbin nas. Nabi buat sebanyak 3 kali. Jadi kalau kita gabungkan ke semua hadis-hadis tu, maksudnya setiap kali selesai solat, wirid dan solat dibaca. Petang 3, pagi 3, sebelum tidur baca sebanyak 3 kali. Tapi cara dia sebelum tidur tu digabunglah Al-Ikhlas, Al-Falaq dengan An-Nas. Dan dah baca, sapukan daripada tangan yang telah ditiup tadi tu daripada atas sampai ke bawah. Buat dia sebanyak 3 kali. Itulah yang dapat saya sebutkan anjuran kekerapan membaca surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Kalau nak baca lagi banyak, lagi baik. Allahu ta'ala a'lam. Okay, jelas tentang jawapan tu. Alhamdulillah Okay. Ustaz. Okey, ada yang Puan Sarah ya, ada yang minta untuk dapatkan nota tu. Okey, nanti tengokkan. Ada yang nak minta rakaman, nanti insya-Allah kita berikan, nanti saya akan bagi kepada Puan Sarah insya-Allah. Okey, kalau begitu kita mohon berkat rahmat dari Allah. Kita mohon hidayah taufik dari Allah untuk sentiasa memberikan kita kelapangan dada, kelapangan waktu untuk kita dapat mengikuti kelas ini sama ada secara langsung ataupun secara ulangan di rakaman yang akan diberikan kepada tuan-tuan dan perempuan. Sangat bagus kalau kita boleh memahami apa yang kita baca. Moga-moga Allah beri kita berkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nak tanya, memang sebab saya baru pertama kali join kelas tadabbur di sini. So memang tiap-tiap hari waktu begini ke? Setiap hari Isnin waktu begini Ustaz? Ya, 10.30 waktu begini Puan. Kita buat 1 jam je. 10.30 sampai 11.30. Okey, baik-baik. Maknanya nak dapat link ni dekat channel Nilofa ni lah ya Ustaz. Sebab saya dapat dekat dalam channel kat sini. So memang setiap minggu memang akan diberi link di sini lah ya? Ya. Itu salah satu saluran lah. Salah satu saluran lain, tuan-tuan boleh dapatkan di Telegram Akademi Tadabbur Malaysia. Kita godek kat Telegram tu akan jumpa Akademi Tadabbur Malaysia punya Telegram. Kita boleh ikutlah tu. Dekat situ pun saya akan letakkan link kelas-kelas mingguan yang sama ada saya membimbingnya ataupun guru-guru lain yang membimbingnya. Okay, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Puan. Okay. Jadi kita ucapkan jazakumullah khair kepada daurah muallimah, penganjur majlis ilmu kita pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Jangan lupa untuk sentiasa mengamalkan, membaca 3 surah yang telah kita sebutkan tadi. Sampaikan pada ahli keluarga kita, anak-anak kita, rakan-rakan, supaya semua orang terselamat, dilindungi oleh Allah daripada perkara yang membahayakan diri, agama dan sebagainya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.